Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Okay, so hari ni kita akan uh, kita akan continue our lecture to chapter 2. Okay, hari tu pun saya dah bincangkan beberapa slides chapter 2. Okay, so uh, so hari ni kita akan masuk kepada kinematics in two dimension. Alright, so wait. Okay, so kat dalam kinematics in two dimension, kita akan belajar addition and subtraction of vector melalui cara graphical and component method, and then kita akan tengok jugalah multiplication of vector by scalar. Alright, first vector. Alright, okay. Sorry. Okay, so untuk satu vektor, vektor ni diwakilkan dengan length, ataupun kalau kita tengok kat sini adalah error, kan? So length of an error selalunya adalah merujuk kepada dia punya magnitude, which is dia punya nilai. For example 10 Newton. Okay, so if this vector is show 10 Newton, means that the value of this error or the magnitude of this error adalah 10 Newton. Alright, and then the direction of an error also dia merujuk kepada direction of vector. Okay, so kalau tengok sini, kat sini adalah arah bagi vektor tersebut. Okay, kalau vektor tu menunjuk ke atas, so means that vektor ni refer kepada arah direction to the north. Alright, so next, vektor ni kita boleh tulis dengan pelbagai cara. First ataupun selalu kita tengok adalah dengan cara macam ni lah. Kita tulis simbol dia and then kita ada tunjuk arah ke atas. Ataupun kita juga boleh tulis dengan cara simbol, lepas tu kita letakkan notation dekat bawah. Ataupun kita tulis simbol dan kita boldkan. Tapi kebiasaannya kita akan menggunakan method ni lah untuk kita merujuk kepada sesuatu vektor. So kalau kita baca macam ni, kita nampak lah. So A refer to the acceleration, and then dia ada simbol ni, means dia adalah vektor. Next, if two vector equal if both magnitude and direction are the same. So dua vektor itu kita kategorikan dia sebagai vektor yang sama jika magnitude dan arah dia adalah sama. Tapi misalnya kata kita ada vektor satu arah ke sini P, and then kita ada satu vektor lagi Q ke arah ke sini, magnitude dia pun adalah sama. Contohnya kat sini 2 Newton, kat sini vektor dia adalah 2 Newton. Okay, so tapi kita tak boleh katakan dia adalah vektor yang sama. Sebabnya kalau tengok kat sini P arah ke sana, betul, so dia punya nilai adalah positif. Q arah ke sini, nilai dia adalah negatif. Walaupun nilai dia sama, tapi arah dia berbeza. So vektor P adalah tidak sama dengan vektor Q kerana dia punya arah tak sama. Alright. Okay, so kalau kita tengok kat sini, P mesti sama dengan Q jika magnitude dan direction dia adalah sama. Next, if vector is multiplied by a scalar quantity K, then vector A is so if K satu vektor didarab dengan satu kuantiti skalar, alright, so dia akan menjadi, okay, misalnya kata A, K tu nilainya adalah 2. So dia 2 kali daripada vektor A. So kita darabkan ni lah. Tapi kalau kat sini kita merujuk kepada magnitude sama, arah berbeza. Dia maksudnya dia reverse ataupun opposite direction daripada vektor yang seasal. Alright.
Okay, so the direction of vector can be stated in term of angle, bearing and poles. Okay, so kalau angle kita tengok kat sini, vector A. Vector A kat sini. And then dia punya magnitude adalah 6 meter. Direction dia adalah 70 degree daripada positive axis. Betul? So ini adalah positive axis. So 70 degree kita tulis 6 meter, angle adalah positive 70 degree. Alright, so tengok vector C pula. Magnitude dia adalah 10 meter. Angle dia adalah 150 degree daripada negative axis. So kita tulis 10 meter, angle dia adalah negative 150 degree. So dia punya angle dia mestilah between negative 180 degree to 180 degree positif. Kita tak gunakan 0 sampai 360 darjah. So yang ni kita tak gunakan. Alright, another one kita boleh tulis dalam bentuk bearing. Okay, so kalau tengok kat sini, vector A. Okay, so vector A kita adalah magnitude dia pun 6 meter. And then, dia punya angle adalah 20 degree daripada axis ni. Angle-nya kita tengok dari sini lah. Daripada yang ni. Dia tak sama dengan yang konsep angle tadi. Alright, so daripada axis ni, dia punya angle adalah 20 degree. So, kita ada 6 meter positive 20 degree. Kita tengok vector C, magnitude dia adalah 10 meter, right? So, 10 meter. Angle dia daripada center ni adalah 240. Okay, so angle ni yang kita gunakan 10 meter, angle at 240 degree. So the angle has a value of 0 until 360 degree. Ini adalah kita menggunakan konsep bearing. Okay, selain kalau kita nak gunakan konsep angle ataupun bearing, kita ada lagi satu method which is kita boleh menggunakan konsep poles. Alright, so for example, we have vector A 6 meter and then dia arah kepada north. Betul tak? Kat sini adalah north, kat sini adalah east. So, kita boleh tulis 6 meter, north 20 degree means daripada north 20 degree to east. Alright, so daripada north to east dia punya angle. Okay, yang B pula, dia adalah magnitude 4. Okay, so dia adalah daripada arah east to south. Betul tak? So, angle dia adalah 80 degree. And then C, vector C, magnitude 10. Okay, so angle dia adalah from west to south. From west is 30 degree to south. Alright. So, ini adalah 3 method which is we can use to state or to write a vector. Then we look at the addition and multiplication of vector. First, kita tengok kepada addition. Okay, so macam mana kita nak buat penambahan di dalam vektor. Apabila kita mempunyai 2 ataupun lebih vektor yang ditambahkan, kita akan menghasilkan satu vektor yang baru. Okay, so vektor yang baru itu kita panggil dia sebagai resultant vektor. For example, kita ada vektor A plus vektor B, dia akan menghasilkan satu vektor yang baru, kita panggil dia sebagai vektor C. Okay, so penambahan vektor ini perlu melibatkan unit operasi yang sama. For example, if we want to add between velocity, okay, so kita mestilah tambah ke semuanya velocity. For example, ataupun force. So, vektor A, force kita adalah 2 Newton, betul? Okay, and then vektor B, force kita adalah 4 Newton. Okay, so kita nak tambahkan A plus B. So, kita akan dapat 2 plus 4 Newton akan dapat 6 Newton. Dia akan mendapat nilai unit yang sama. Tapi, misalnya kata kita ada vektor A adalah 2 Newton. Vektor B adalah 3 milisecond. Alright. Okay, so kalau kita tengok kat sini, unit dia tak sama. Satu force, satu velocity. Okay, so kalau kita bolehkah kita tambahkan? Tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Sebabnya unit dia adalah berbeza. Alright.
Okay, so commutative law of addition A plus B is equal to B plus A. So kalau macam mana pun susunan dia, tapi dia punya unit adalah sama, so tak ada masalah lah, kita tambahlah B kat depan ke B kat belakang. Okay, so method of addition kita ada dua cara. First adalah menggunakan konsep graphical, iaitu parallelogram rule or tip to tail rule. Maksudnya kita kena tambah daripada echo ke kepala. Okay, saya ajar lah. Ataupun resolution method, which is coordinate system. Okay, first kita tengok kepada graphical method. Okay, so by use law of cosine and sine for a triangle, suppose A plus B is equal to C. Betul tak? Okay, so kalau theorem Pythagoras, A plus B is equal to C if the angle di sini adalah 90 degree. Tapi kat sini tak boleh gunakan konsep tu, kita menggunakan konsep cosine. Maksudnya C kita boleh kira dengan menggunakan konsep C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB cos beta. Okay, ataupun B per sin A is equal to C per sin B is equal to A per sin gamma. Ini adalah kita panggil dia sebagai cosine law. Okay, ingat lagi tak belajar dekat sekolah menengah dulu, betul? Okay, ini adalah konsep kita nak tambahkan vektor dengan cara parallelogram ataupun graphical. For example, kita ada satu vektor yang pertama yang arah dia adalah ke kanan, dan then vektor yang kedua arah dia macam ni. Okay, so boleh tak kalau kita tambahkan macam ni, boleh? Okay, tak boleh, sebabnya dia mestilah tambah dia mesti daripada konsep dia mesti tail tu ataupun tail tu tip, maksudnya echo kepala ke echo. So kalau tengok sini V1 ke kanan, betul? So dia campur dengan V2 yang mana kepala bertemu dengan echo, betul? Okay, so kita lukis macam ni, V1, V2. So resultant dia adalah daripada echo ini sambungkan ke kepala. So ini adalah V resultant. Okay, cara yang kedua adalah menggunakan konsep parallelogram, which is kita tengok sini V1 ke kanan, betul? So awak letak V2 dekat echo V1, so sambung kat sini. Okay, resultant dia kita panjangkan, kita buat unjuran V1, kita buat unjuran V2. So kat mana titik persilangan itu adalah dia punya V resultant. So sambung daripada sini kepada titik persilangan. So ini adalah V resultant. Okay, ataupun cara ini V1 ke kanan, V2 ke sini. So tadi saya kata tutup kan, so awak sambung daripada kepala ni kepada kepala ni. Cara ini adalah salah. So secara graphical kita hanya boleh gunakan dua konsep ni je lah. Samanya echo kepala, lepas tu sambung kepada echo. Tu adalah tail to tail ataupun parallelogram. So ini adalah vector addition secara graphical. Okay, now saya nak tanya example. Two horizontal forces act at the same point on a body. One force of magnitude 10 Newton acts toward the east. The second force of magnitude 10 Newton acts at north 50 degree to east. Determine the resultant of two forces by drawing a diagram. And the second one is calculation, which is dia minta the value of resultant dengan dua cara. Yang pertama adalah drawing and kedua adalah calculation. Okay, so kalau kita mula kita tak tahu kan, so kita buat sketches lah dulu. Sketch, so kat sini north, kat sini south, kat sini east, kat sini adalah west, betul? Alright, now
kita ada satu force dengan magnitude 10 Newton X toward the east. Alright, so means that kita ada satu force kat sini 10 Newton. Alright. Okay. The second force dengan magnitude 10 Newton juga. Okay. Dia punya angle lah 50 degree. North 50 degree east. So maksudnya north to east, dia punya angle kat sini adalah 50 degree. So kat sini adalah 50 degree. Alright, so kat sini 50 degree. Berapa angle kat sini? Angle kat sini adalah 40 degree. 90 tolak 50 adalah 40. Sebenarnya kat sini adalah right angle. Okay, so kalau awak tengok gambar saya ni tak berapa right lah. Saya dia tak cantik. Alright, so macam mana kita nak tahu dia punya resultant? Okay, so kita boleh guna konsep parallelogram. So kalau ni kita extend, kat sini pun kita extend daripada tu. Titik persilangan kat sini adalah dia punya resultant. So kat sini adalah VR dia. Alright, so ini adalah method yang pertama. And then kat sini kita tahu 10 Newton. Kat sini pun kita tahu 10 Newton. Betul? Sebab dia sama. Konsep dia adalah sama. And then ni 50. Okay, so ini adalah ni 20 degree. Sebab kat sini 20 degree. Sebab ni adalah 40 kan. Divide by 2 adalah 20. So 20, satu triangle mesti ada 180 darjah, betul? So kat sini ada 140 darjah. So kita nak cari berapa nilai segitiga dekat sini. Faham tak? Kalau tak faham, saya keluarkan segitiga ni. Ini adalah VR kita. Kat sini adalah jadi saya nak padam. Saya buat macam ni. Ini VR kita. Kat sini kita punya 10 Newton. Kat sini 20 degree. Kat sini VR. So kat sini ni 20 degree. So 20 kat sini adalah 140 darjah. Sini adalah 10 Newton sebab dia selari dengan sini kan. Okay, so ini kita tahu, ni kita tahu, ni kita tak tahu. So kita boleh menggunakan konsep cosine. Okay, so ini adalah O, ini adalah C, kat sini adalah A. Okay, so kita boleh tahu nilai kat sini. Kita buka sebelah. So kita boleh calculate OC kuasa 2 adalah bersama dengan OA kuasa 2 plus AC kuasa 2 tolak 2 OAC cos A. Cos A ni lah 140 darjah. Masukkan nilai. So kita akan dapat OC sama dengan 18.8 Newton. Alright. So kita dah dapat dia punya magnitude. Now COA. So dia punya angle adalah, dia nak tahu kat sini. So kita nak cari angle kat sini kan. Okay, so kita tahu dia punya angle adalah angle of COA adalah bersama dengan setengah daripada BOA. So kita tahu BOA angle adalah 40 degree. So setengah adalah 20 degree. So direction of resultant adalah north 90 minus 20 ataupun 70 degree east. So north 70 degree east. Alright. So itu adalah dia punya direction. Alright. So saya akan
continue part tu untuk terangkan resolution method.